Jadi itu saja daripada kami di Asis untuk segmen Jayasat. Jumpa lagi di masa akan datang. Sekejap, berapa kali dah kita bincang benda ni? Hai, korang bersama dengan aku Fahim untuk segmen Jayasat. Bersama dengan aku hari ini adalah Izzat dan juga Najmi untuk satu segmen perbincangan mengenai rentas masa ataupun time travel. Okey, time travel ni ada banyak gila filem dan siri TV dan semuanya mempunyai satu teori yang berbeza mengenai time travel. Atau orang panggil paradox. Ada tu ubah masa silam, masa depan berubah. Ada tu tak ubah apa-apa langsung. Dia cuma ubah timeline tu je. Ada yang loop lah semua. Banyak. So dekat perbincangan ni aku nak tanya korang, apakah filem yang korang suka, yang minat mengenai time travel, dan mana yang korang rasa tak suka? So kita mulakan dengan Najmi dulu lah. Okay, boleh. Bila kita cakap pasal time travel sekali lagi lah, memang kita ada banyak most filem-filem yang terkenal baru-baru ni pun macam Avengers Endgame, kita ada siri Netflix Dark, kita ada dan salah satu paling terkenal Back to the Future lah, yang boleh katakan yang mempopularkan kan sejak berapa tahun 1980 something, 79 something. So bila nak cakap pasal kesukaan aku ni, aku akan pilih satu siri anime sebenarnya, tapi aku tak kata dia adalah satu implement time travel ataupun rentas masa yang terbaik lah. Sebab bagi aku dia ada certain time travel yang aku suka, yang masih lagi deliver dengan bagus. Tapi sebab aku suka yang ni adalah bagaimana dia the journey, macam dia terang macam mana kita buat kita interested nak tahu that time travel. Anime tersebut adalah Steins Gate. Dia ada 2 season utama, iaitu Steins Gate yang pertama, kedua-dua ada dekat Netflix. Steins Gate biasa, Steins Gate titik ini satu-satu lah. Lepas tu ada Steins Gate Zero. Jadi the reason time travel ni yang aku suka adalah gaya dia implement time travel tu, dia bukan macam banyak, dia ada banyak reality tau, tapi dia lebih kepada hang follow satu reality ni, tapi dia akan ending yang sama, tapi dia akan berpecah berdasarkan, aku nak tahu apa sesuai, tapi dia akan berpecah tu. Dia tak create deadline yang terlalu beza. Maksudnya katalah hari ni bukan nasi, katalah tiba-tiba hari ni aku tak masak nasi, tapi end up hari ni aku still akan makan nasi. Okay, faham. Aku pernah tengok Steins Gate tu, aku ingat ada satu scene tu dia macam letak pisang dalam microwave. Yes. Lepas tu dia guna phone dia, pisang tu jadi buruk. Dia tu cara time travel dia buat aku macam, tapi aku cuba nak tengok sampai sekarang tak tertengok lagi sebab terlalu pelik. Dia pelik sekali sebab kalau kita cakap pasal anime ni, memang anime memang esensi sikit lah kalau nak berbandingkan animasi kan. So macam-macam benda kreatif tu boleh buat lah. Tapi macam okay, kalau kita ambil paling contoh yang aku akan cakap adalah Back to the Future. Back to the Future, dia konsep dia lebih kurang sama, which is dia guna satu timeline. Bila hang ubah masa kat belakang dan masa depan tu akan berubah, tetapi hang akan ke masa depan tu juga, which is the same thing dekat Steins Gate. Okay, Steins Gate dia akan berlaku juga, cuma time travel line akan berlangsung, tapi main character dia still akan berubah. Maksudnya dia ubah terus. Contohnya macam time travel dalam Steins Gate ni dia ada 2 elemen utama lah, which is D-mail dengan satu lagi aku tak ingat something. So bila dia hantar SMS dekat masa depan dia, so nanti masa belakang dia, so masa belakang dia kalau dia ubah, dia terus ubah. Dia yang terubah hantar mesej tu, dia terus berubah. Dia lepas dia hantar mesej je, masa terus berubah. Dia automatik. Tapi orang lain tak ingat, watak utama tu saja yang perasan masa berubah. Dan dia panggil tu skill reading Steiner apa dah. So the reason aku suka tu, bagaimana aku suka, this is maybe akan spoil sikit lah, aku rasa boleh lah kita sebab memang kita dah pun nak go in depth bincang. So apa yang buat aku suka contoh tu adalah bagaimana dia tunjuk story yang main character Okabe ataupun Hyoin Kyoma, dia suffer berulang kali. Technically dia nak selamatkan perempuan ni, tapi cara dia nak selamatkan perempuan ni, dia ada 2 timeline. Sama ada perempuan A mati atau perempuan B mati. Dia tak boleh pilih dua-dua. Tapi disebabkan dia nak cuba selamatkan perempuan kedua-dua, dia create satu lagi timeline baru. So cara dia create timeline tu, dia ubah benda sikit sampai dia experience kematian dua-dua perempuan tu beribu-ribu kali. Jadi dia kena lalui kematian tu. Kematian, dia tengok perempuan tu mati depan dia banyak juta kali. Yes. So bagi aku macam wow, memang tak ada lah kata macam teruk. Most anime kebanyakan macam tu lah. Tapi bagi aku something different. Sebab apa? Steins Gate Zero. So Steins Gate yang first,
dia tunjuk dia berjaya create the beta online. Aku tak ingat the exact name. Dia create dunia ketiga lah. Dia berjaya create dunia ketiga. Tapi the reason dia create dunia ketiga tu ada dia daripada masa depan yang dunia antara dua ni hantar satu video kat dia. Tapi kita tak tahu macam mana dia boleh create that video tu daripada masa depan. Tapi yang ni dia jadi interesting. Dekat Steins Gate Zero dia tunjuk bagaimana dia dapat that dunia. So bila dia dapat gate dunia tu, kita nampak karakter dia daripada dulu dia gila-gila kan. And dalam Steins Gate Zero dia tunjuk memang dia depressed. Dia hadapi beribu-ribu kali kematian watak tu. So bagi aku memang dia ada dalam satu season ada 23 episod, so total dekat 50 episod lah. So somehow story time travel tu aku suka sebab the journey dia lebih, yes, orang kata kalau time travel selalu orang kata mind is blown, plot twist whatever. Tapi bagi aku Steins Gate ni the best sebab the journey hang nak get from that perfect ending, dan bagaimana hang get from that perfect ending, dan the story tu dia susun tepat. And then bila hang tengok balik ataupun hang ingat balik daripada awal-awal season, hang akan macam, oh, sekarang aku baru faham kenapa that happen, kenapa itu happen. Macam even the smallest detail, macam kenapa yang hang tengok pisang tu warna hijau kan. Okay, then hang akan faham kenapa pisang tu warna hijau. Dia jadi goo. Yes, jadi goo tu. So that's why aku suka Steins Gate. So aku ni je tak tengok anime, tapi cara kau explain macam aku kena try tengok sebab Yes, aku minat benda-benda yang tentang buat ni. aku ingat pada Fate, ada anime Fate juga Zero, Fate Thousand Blade Word ke apa. Dia benda sama juga, tapi watak utama tu watak utama yang dari future datang semula, dia kata apa yang watak utama sekarang buat adalah membazir masa je sebab dia dah lalui. Dia lebih kurang macam tu lah. Dia macam ingatkan ni. Okay, Izzat macam mana pula? Cerita time travel apa yang kau suka? Tak kisah filem ke, drama ke? Aku secara sendirinya aku tak berapa suka dengan konsep time travel, tapi aku suka bila Your Name anime juga. Your Name, sebab time travel dia twist dengan first apocalypse, and satu lagi dia twist dengan pertukaran badan. Okay. Sebab cerita tu ada lelaki perempuan, aku tak ingat nama dia, lelaki dengan perempuan. And tapi lelaki dengan perempuan ni dia macam switch badan, and tanpa dia sedari dia switch badan tu adalah pada masa lepas. Yes. Tapi actually ni memang dah kira spoiler. Memang spoiler lah. So Sebab tu aku suka, sebab dia tak semestinya dia tak terlalu gunakan time travel tu sebagai main focus dia. Dia just gunakan relationship between lelaki dengan perempuan tu. Sebab tu aku suka cara dia guna time travel. And lepas tu time travel tu bila dia tahu, bila ada masa dia sedar, dia macam bila kau switch badan dengan seorang, mesti kau nak try carilah orang ni kan. So bila dia sampai that moment, dia found out apa yang berlaku kepada perempuan ni yang dia tukar badan tu. Tu yang bagi aku macam, bila aku tengok tu macam wow, okay, sekarang aku faham apa yang berlaku sebenarnya, macam mana timeline dia berlaku, and macam mana dia remergekan balik timeline tu. Yang tu aku rasa agak menarik lah. Yang tu yang buat aku suka sangat dengan Your Name. Dan bagi aku Makoto Shinkai kan, dia punya memang dia banyak guna elemen masuk dalam most of dia punya filem, dan jarak masa dan jarak. Dan yang tu bagi aku Kimi no Na wa memang konsep yang best lah, sebab dia tak introduce awal-awal kan, kata transfer dia terus pada penghujung baru kita discover that dia punya twist tu kat ujung lah. Technically masa perempuan tu ke depan lagi kan, dan lelaki tu ke belakang macam mana tak? Aku tak ingat. Dan somehow perempuan tu ke lelaki tu mati. Perempuan tu? Ya, perempuan tu sebab Metroid jatuh. And bila basically cerita dia bila lelaki tu cuba cari perempuan tu, sebab ada at one point dia dah tak tukar badan. Sebab dia tak tukar badan sebab perempuan tu dah. And bila dia pergi ke kampung tempat perempuan tu sebab dia cari, apparently kampung tu dah meteorit jatuh, semua mati. And bila for some reason bila dia pergi, dia berkait dengan budaya Jepun lah, ada something yang dia berhubungan tu. Bila dia pergi ke cave tu, dia dapat communicate balik dengan perempuan tu yang pada masa lepas. And bila dia communicate dengan masa lepas, barulah dia beritahu ke perempuan tu meteorit akan jatuh, so kena selamatkan diri. Tu aku kena cuba tengok. Memang tu yang buat, sebab walaupun dia, aku rasa awal-awal dia bergerak linear kan, dia just linear, cuma bila dia tahu apa yang berlaku tu, baru dia macam back balik semula, dia beritahu. And the best part lepas tu adalah bila cerita tu habis, dia macam time progress tapi dia tak kenal
Faham? Sebab memori dia pun dah alter. Memori dia dah. Yelah, Dah sebab alter dia dah sikit. ubah je Dia tu kan. macam dia ingat dia kenal dengan perempuan ni, tapi dia tak tahu siapa. Nah, itu macam tak sedar. Sebab tu dia jadi create the your name tu. Your name tu. Kimi no Na wa. Sebab dia tak ingat siapa nama. So dia jumpa perempuan tu, perempuan tu jumpa lelaki tu balik kot. Ya. Lepas tu kata, nama awak apa? So that's your name. That's the title. Macam kalau aku pula time travel ni dekat animation ke anime aku tak pernah try tengok lagi lah. Tapi cara kau tengok macam aku kena tengok. Ada kat Netflix ke? Aku Dia ni tak tak ada. Aduh, susah kena cari alternatif ni. So aku pula aku dah tengok itu drama Korea, Signal. Oh, So okay. Signal ni dia bukannya time travel per se, tapi dia still main dengan masa. Yes, yes. So apa yang dia buat adalah detektif ni tengah menyiasat dan dia terjumpa satu walkie-talkie yang dah lama. So dia guna kat walkie-talkie tu tiba-tiba dapat radio frekuensi. Dia pakai radio frekuensi tu tiba-tiba cakap pasal penyiasatan yang kebetulan berkait dengan penyiasatan ni. Sebab dia tak silap aku pasal serial killer tak? Ya, serial killer. Serial killer. Frekuensi. Bila tahu kata rupanya itu adalah detektif kat masa silam yang bila dia tengok rekod kat masa depan dah mati lah. Ya. Dia macam penyiasatan demi penyiasatan dan orang masa silam tu membantu orang masa depan untuk tangkap penjenayah ni, dan orang masa depan ni pun tolong kat masa silam lah, sebab masa depan dah ada banyak teknologi semua yang boleh membantu kan. So bila aku tengok benda tu kan, kenapa aku rasa familiar dengan cerita ni tau. Aku tengok ada satu drama lama yang tajuk dia Frekuensi. Okay. Kalau kau tengok kat Netflix ada satu frekuensi, dia adalah seorang detektif ke parents aku tak ingat. Dia buka TV, dia nampak budak tu yang dalam berita dah mati. Oh, Mirage kan? Something like that. Mirage. Mirage. Frekuensi Frekuensi tu frekuensi cerita lain yang pakai konsep yang sama. Mirage. Bahasa Inggeris, sorry. Spanish. Profesor Money Heist. Ya betul. Ah. Profesor Money Heist tu. Aku tengok yang tu. Lepas tu, obviously memang konsep tu ni sebab dia dah paling lama tau. Dia tengok dekat TV kecil, dia baca berita. Budak ni bukan dah mati, tiba-tiba keluar kat situ. Dan during zaman dulu mana ada video call. So dia fikir, ni video call ke apa kan, macam tak logik kan. Rupanya itu adalah macam dia ada macam something fenomena tengah berlaku yang Kilat tu something. yang enable konsep rentas masa antara dua dimensi yang berbeza tau. Konsepnya tu bagi aku, bila aku tengok, dia akan bagi satu perasaan intens. Dan lagi dia gabung dengan penyiasatan pembunuhan yang dia akan membantu antara satu sama lain. Tapi itulah macam bila kita tengok balik the amount of time travel, macam most of the show sama ada nak fix kesilapan nak ni, tapi kita boleh tengok juga antara yang benda yang aku suka juga iaitu time looping. Macam kalau hampa pernah tengok Predestination dan juga Dark ni aku ada review itu dekat Netflix, dan yang tu juga bagi aku salah satu penggunaan time travel yang sangat unik. Dia macam dia pakai Dark technically dia memang agak spoil lah, tapi aku cuma aku tak terlalu go in depth. Dark technically dia punya loop adalah infinity. So infinity technically dia ada dua dunia. So dunia tu akan loop. So hanya bila dunia tu bertembung sekali, itu baru akan berlaku di mana dunia tu akan interconnect lah. Dan itulah akan berlaku di mana looping tu, dia story dia sebabkan technically ayah dia adalah anak jiran dia. So anak jiran dia tu patah balik masa belakang untuk jadi ayah dia. Wow. So sama juga dengan Predestination. Dia sendiri kahwin dengan dia sendiri, bukanlah kahwin, technically dia sendiri adalah ayah kepada dia sendiri. Dia ada looping. Dia adalah seorang bayi yang menjadi bapa dia sendiri, yang menjadi bini dia sendiri. So bila kita cakap pasal time travel ni, bagi aku kita ada banyak approach lah kan. Macam Fahim sendiri selain Signal lah, itulah apa lagi yang aku selalu tengok, yang favourite aku tak silap aku, dia orang dah matikan adalah Travelers dengan time travel. Tajuk literally time travel dengan Travelers ni pula adalah di masa hadapan. Di masa depan semua manusia dah evolusi dan dunia dikuasai oleh AI. So dan sebabkan manusia semua dah evolusi dan dunia ni dikuasakan oleh AI, diorang literally dah bukan dikira sebagai manusia. Diorang dikira sebagai satu entiti yang semua minda dikawal oleh AI. So bila diorang nak fix masa depan, sebab masa depan tu dah boleh kata apokalips. Memang dah hancur sebab AI conquer everything, right? So AI ni nak fix something,
dia hantar semua wakil-wakil yang kat masa depan ni pergi ke masa silam melalui consciousness. So macam mana dia travel tukar consciousness tu adalah bila seseorang tu nak mati. Contohlah Najmi, saat ni lagi kau nak mati kena So petik. dia die conscious dia level So depan lah. satu saat sebelum kau mati, boom, badan kau dah take over oleh orang pada masa depan. Dan orang masa depan tu akan take over identity kau. Jadi drop. bitch baby ni. Lebih kurang lah kan. So bila dia macam tu, dia punya konsep time travel adalah sama macam standard time travel. Kau ubah kat masa silam, masa depan pun akan berubah. Itu konsep yang dia cuba buat sebab they try to stop all the wars, all the bombs ke anything yang disaster dia nak cuba hentikan. Cuma keunikan kat situ adalah dia menggunakan AI instead of mesin masa. Okay. So dia main, setiap orang tu main nombor 001, 002. Sebab technically orang masa depan adalah dah evolution, and so semua orang tu adalah just numbers. Technically code lah, binary Yeah. kan. Everyone is just a numbers. And yang time travel tu pula adalah time travel tajuk dia. Aku tak ingat tajuk dia apa. Sorry, timeless. Kat Netflix ada, timeless. Dia ni pun boleh kata klise, tapi aku suka konsep dia sebab dia banyak sebut mengenai event-event yang terkenal. So dia main dengan event-event yang terkenal tau. Basically this government dia buat satu pod yang boleh time travel, dan ada orang jahat yang dah tahu benda tu akan berlaku macam mana. So konsep dia macam orang jahat tu daripada masa depan. Dia dah tahu dah yang government ni memang punya. So dia akan ubah akan dia kumpul semua orang macam colek itu ini, kita kena fix kan apa yang government tak buat. Okay. Tapi bagi aku time travel ni ada kadang-kadang akan jadi Marvel Avengers sendiri. Yes. Game. Bagi aku adalah lazy writing. Macam mana kita nak fix ni? Kita time travel je. Bagi aku, Betul. Aku lagi suka kalau dia explore cara lain. And sama juga biggest complaint aku adalah Harry Potter. And Harry Potter lah benda yang boleh kata siri yang paling aku suka lah. And tapi Prisoner of Azkaban dia guna time travel tu, and ada satu watak ni mungkin mati, jadi dia terpaksa guna time travel tu. And bila dia start guna time travel, bagi aku akan start question everything before this. Kenapa korang tak guna time travel ni sebelum ni? Kenapa tak guna time travel ni? And lagi teruk bila J.K. Rowling dia keluarkan Harry Potter and the Cursed Child. Yang ni teater, dia tak buat filem, dia just keluarkan dalam teater tapi canon lah. And dia still guna that time travel tu. And kalau siapa yang tengok Harry Potter dia tahu kan, Harry Potter ayah dengan mak dia mati. And dalam The Cursed Child dia guna that moment untuk kembalikan Harry Potter ke sebelum ayah dengan mak dia mati. And Harry Potter perlu decide dia nak selamatkan ke tak, dia nak change ke tak future. Dia buat aku rasa sedih lah bila dengar pilihan dia. Tapi at the same time aku rasa bila kau buat benda tu emotional tu kau cuba buat melalui time travel macam tu, aku rasa agak cheap shot. betul. agak terlalu mudah. And aku agak kecewa lah. So kadang-kadang bagi aku time travel ni benda yang kompleks yang boleh dikembangkan, tapi banyak filem yang guna tu sebagai untuk memudahkan perjalanan cerita dia. Untuk nak reboot Untuk reboot technically nak fix the timeline lah kan. Macam X-Men Days of Future Past Future lah. Past. Yang tu lagi lah macam jadi erase semua benda tapi tak nak. Tapi dia macam Day Future Past, masalahnya bagi aku technically benda X1, X2, X3 memang dah irrelevant lah. Jadi sebab tu juga salah satu kenapa yang aku cakap berkenaan Steins Gate tu. Steins Gate tu dia jadi best sebab the journey tu was worth it untuk dia mempelajari. Memang technically yes, dia trying to selamatkan dua-dua orang, tapi sebab dia create timeline baru. So bila dia create timeline baru, so this dua timeline is gonna be part of dia punya journey lah. Which is macam Azkaban aku tak pasti tak, tapi kalau dia Future Past tu Memang official. sebab dia technically okay, the reason yang aku rasa dia Future Past dia yang dia tak berjaya fix adalah dia time travel, dia fix benda yang tak ada dalam plot X1, X2, X3. Kan dia nak bunuh siapa nama yang buat robot tu. So dia cuba fix something yang tak ada dalam plot. Satu lagi Endgame, aku rasa dia agak berjaya. Sebab bagi aku yes, time travel dia macam tak make sense lah semua kan. Tapi Endgame bagi aku dia berjaya sebab dia punya time travel conceive of the plot yang dah ada daripada filem sebelum ni, which is dia kumpul stone all the from the previous film, which is the Battle of New York semua tu kan. Jadi bagi aku bila dekatkan dengan the original plot
yang dia dah build berapa 11 tahun. 11 tahun. So bagi aku yang tu that is okay lah bagi aku, walaupun Sebab dia tak rasa macam conveniently Yes, masukkan yes, benda yes. tu. Sebab dia memang lagipun kan Bruce Banner semua dia explain that's not how time travel work. Benda-benda kau tengok selama ni semua tu movie tu tipu. This is the real time travel. Dia nak meyakinkan orang yang Avengers Endgame dan time travel ni adalah yang reality. Tapi then bila aku tengok the behind the scene pun, dia kata dia nak buat cerita tu pun dia ada discuss dengan beberapa saintis jugalah. Cakap yang the most make sense adalah apa benda yang kau ubah kat masa silam tak akan ubah dekat masa depan. So dia gunakan konsep yang saintis tu cakap ini yang possible way. Memang dia tak akan boleh buat, tapi dari segi teorinya benda itulah yang kau boleh buat sebenarnya. Kalau kita diberi peluang nak time travel nak buat Tapi bagi aku tak function pun kalau kau boleh ubah masa silam, masa depan kau tak ubah apa-apa. What for, right? Dia boleh ambil benda. Dia still akan jadi yang dah lepas. Kalau aku patah balik aku ambil RM50, ambil. Ya, sebab masa depan takkan affected kan. Ambil duit. Duit aku spend duplicate duit. Endgame tu bagi aku dalam dunia filem, bagi aku sukalah. Memang aku sukalah. Kalau macam cakap pasal Days of Future Past tu, itu memang salah satu konsep lazy writing betul-betul lah. Memang director tu sendiri bagi tahu memang dia orang dah buat masalah dekat semua elemen yang lama. So dengan buat benda ni adalah untuk fix everything. Tapi don't get me wrong lah, Days of Future Past aku suka. Ya, aku konsep dia cool lah. Sebab dia macam satu original punya X-Men lah. Lain benda lain. Cuma the way dia cutkan balik dengan dia yang lain, so rasa macam agak cheap lah, macam Izzat cakap agak betul lah. cheap lah. Jadi aku rasa bab bincang time travel ni pun aku dah faham dah konsep macam mana yang kita suka, mana tak suka. Aku rasa aku patut cuba yang anime tu sebab aku tak pernah langsung tengok time travel yang anime. Jadi tu. banyak juga anime yang guna time travel. Macam bila kita kata medium time travel ni, kita ada banyak lah. Dia bukan sekadar filem, kita ada video game contoh, kita ada anime, kita ada kartun animasi biasa kan. So banyak sangat banyak. Your Name tu aku nak tengok hari tu tapi tak tengok. Sekarang Ijat dah spoil lah. Tak apa, kita try je tengok. Mesti Izzat tak spoil banyak lah. Izzat tak spoil banyak. Stay best lah. Jadi aku akan cuba tengok lah. Okay. Jadi itu saja daripada kami di Asis untuk segmen Genocide. Jumpa lagi di masa akan datang. Sekejap, berapa kali dah kita bincang benda ni?